Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, seperti yang diwawarkan oleh Sofia sebentar tadi, katanya ada perkongsian menarik mengenai serangan jantung di usia muda, kerana kita tahu bahawa serangan jantung ini merupakan silent killer ataupun pembunuh secara senyap yang mampu datang secara tiba-tiba. Dan untuk pengisiannya, kita nak bersama dengan tetamu kita jumpa hari ini, Profesor Dr. Sazli Kasim, Pengarah Hospital Universiti Teknologi Mara. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami. Masih muda, sesuailah dengan kita punya topiknya, serangan jantung di usia muda. Sebelum ni kita tahu, sudah maklum bahawa penyakit jantung ni kan, kalau warga emas je kebanyakan daripada mereka memang sakit jantung, usia dah meningkat usia kan. Tapi mungkin perubahan tahun demi tahun tu, Prof mungkin boleh kongsikan dengan kami. Bila serangan jantung membabitkan usia muda ni, apa yang menyebabkan kebanyakan daripada mereka ni mengalami penyakit jantung? Okey, jadi Fariha, kalau diikutkan soalan tu, memang masa dulu, katalah 20 tahun dah yang lepas, serangan sakit jantung banyak menyerang pada orang-orang yang lebih tua. Kalau kita ikut negara kita, statistik yang kita ada menunjukkan purata umur untuk serangan sakit jantung ni dalam umur 58 tahun. Kebanyakannya orang lelaki lah. Tapi sejak dua menjak ni maksudnya berakad jugalah dalam 10-20 tahun kebelakangan ini, ekonomi kita berubah, negara kita berubah, maka demografik dan rakyat kita juga berubah. Jadi kita sudah mula mengumpul faktor-faktor risiko yang selama ni dialami oleh negara-negara yang maju. Sedentary lifestyle, kehidupan yang tidak aktif, cara pemakanan yang ringkas, dan tabiat merokok, ada antara risk factor yang kita selalu wawarkan lah yang menyebabkan penyakit jantung ni. Tapi malangnya yang menyedihkan adalah apabila serangan penyakit jantung ni atau serangan sakit jantung yang mati muda ni menyerang pada mereka yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Yang tu amat mengecewakan lah. Jadi ramai yang rasa takut dan sentiasa bertanya kenapa, mengapa, apa yang dia boleh buat untuk mengelakkan daripada mati muda. Yang tu yang soalan yang susah nak dijawab tu, tapi boleh kita kongsikan sedikit lah pada pagi ni. Okey, baik. Kadang-kadang kita terfikir, adakah aktiviti sukan yang ekstrim ataupun sukan tanpa had? Contohnya sekarang ni ramai orang kerap ke gimnasium untuk bersenam dan sebagainya. Adakah aktiviti itu boleh menjadi penyumbang kepada serangan jantung pada usia muda ni? Okey. Jadi kalau nak kita lihat balik pada nombor-nombor statistik ya. So kalau purata umur serangan sakit jantung adalah 58 di Malaysia. 25% daripada serangan sakit jantung tu berlaku pada mereka berusia di bawah 50 tahun. Dalam 16% kepada mereka berusia di bawah 45 tahun. Di bawah usia 35 tahun antara 5 ke 6%. Sebenarnya persentage tak banyak. Tapi apabila melibatkan golongan muda, ini satu yang menakutkan. Itu satu. Nombor dua, ada dua ekstrim orang yang kena sakit jantung atau mati di usia muda ni. Satu, orang yang macam cakap tadi, yang sihat, yang pergi gym, yang buat extreme sports. Itu pun ada golongan dia juga. Dan lagi satu, yang mereka yang tidak buat apa-apa aktiviti. Sebenarnya ada tiga golongan. Golongan yang tiga ni adalah macam weekend warrior. Weekend warrior? Weekend warrior. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat duduk rumah. Hari Sabtu, Ahad, extreme sports. Yang itu pun bahaya juga. Sebab badan dia boleh jadi, orang kata, terkejut lah. Tak seimbang. Baik. Pada masa sama mungkin kalian juga sekiranya ada sebarang persoalan boleh hubungi kami di studio 0377261603. Mungkin nanti Prof boleh juga menjawab sekiranya persoalan-persoalan itu membabitkan serangan jantung di usia muda. Baik, tadi Prof kata ada 3 kategori kan? Dan Prof kata perlunya ada amalan hidup sihat. Kadang-kadang amalan hidup sihat dibuat juga Prof. Kan? Cumanya biasa kita dengar membabitkan figura terkenal, atlet-atlet yang kadang-kadang tengah-tengah bersukan tu kena. Apa yang menyebabkan tu? Sebab sekarang ni pula trend sekarang bersukan waktu malam, benda-benda macam tu. Apa yang boleh menyumbang kepada penyakit itu? Jadi risiko mati mengejut. Kenapa orang tiba-tiba mati mengejut? Kita kena fahami daripada segi jantung ada 3 mekanisme.
Satu, apabila salur darah ni macam model kat depan kita ni, salur darah ni warna merah ni dia bagai kelongkang dan tiba-tiba salur darah tu tertutup, tersumbat, menyebabkan bekalan darah tidak sampai ke otot-otot jantung. Tu mekanisme nombor satu lah, yang paling common orang kata. Mekanisme nombor dua, apabila jantung tu berdegup terlalu laju atau tiba-tiba terlalu perlahan, berlakunya short circuit di otot jantung tu sendiri. Dan tiba-tiba apabila berlaku keadaan macam ni, dia boleh pingsan. Biasanya seorang tu mungkin dilahirkan dengan anomali di dalam jantungnya, menyebabkan dia senang pingsan disebabkan jantung terlalu laju. Dan mekanisme nombor tiga yang biasa adalah apabila jantung tu bengkak disebabkan darah tinggi yang tak dikesan, atau jantung tu sebenarnya menebal disebabkan oleh tekanan darah tinggi, pun boleh menyebabkan serangan sakit jantung dan menyebabkan seseorang tu mati secara tiba-tiba. Itu daripada punca jantung. Ada juga serangan yang menyebabkan mati muda disebabkan oleh pembuluh darah di otak atau di dalam mana-mana bahagian badan pecah dan bocor. Ada juga yang disebabkan oleh badan tu tidak sihat sebenarnya, seperti ada demam, ada jangkitan kuman, tapi masih tegar melakukan aktiviti riadah. So benda-benda ni boleh berlaku secara tiba-tiba. Mungkin dia kekurangan air juga, masih hendak bersukan. Bila berpeluh terlalu banyak, maka tekanan darah dia rendah dan dia boleh pitam-pitam, dan kadang-kadang boleh menyebabkan jantung dia berhenti. So elemen-elemen tu kita kena huraikan satu persatu. Jadi apabila seseorang tu mati secara tiba-tiba, bukan semua disebabkan oleh jantung, tapi juga ada elemen lain yang sukar difahami. Baik, nanti kita nak tahu juga antara, sebab orang kata, banyak orang kata kalau serangan jantung ni, kalau sakit jantung kita diserang tu rasanya seperti ini.